You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini saya akan bercerita mengenai kenangan lama saya, iaitu ketika saya membawa Loving Bond, iaitu kumpulan yang pernah popular pada satu ketika dahulu dengan lagu Terima Kasih. Okey, sebagaimana intro tadi saya dah masukkan lagu salah satu lagu daripada album Kekalkan, iaitu album kedua Loving Bond. Okey, ramai yang keliru kerana pada tahun album kedua Loving Bond itu dikeluarkan, iaitu pada tahun 1988. Jadi bagaimana dengan ekspedisi Ekspedisi sewaktu kita buat latihan album kedua Loving Bond, saya telah mengenali Mael di studio Loving Bond di Pantai Dalam, iaitu pada tahun 1987. Bermakna album Loving Bond kita rakamkan pada ketika itu saya dah kenal pun Mael. Jadi Mael pada 1987 saya dah kenal. Waktu itu ketika Loving Bond sedang giat berlatih untuk album kedua mereka, Kekalkan, yang memuatkan lagu Bani Anak Adam, Tanjung Puteri dan Terima Kasih yang hit. Jadi ini menjawab persoalan beberapa fans yang agak keliru kerana keadaan Loving Bond, Handy Black dan Ekspedisi itu adalah tahun-tahun yang hampir sama. Tahun 1987 sehinggalah pada tahun 90. Maknanya 3 tahun yang begitu giat sekali kerana pada tahun 1987 itu Loving Bond buat latihan album kedua. Dan pada masa yang sama saya mengenali Mael, dan apabila saya membawa Loving Bond ke sana kemari, show dan sebagainya, begitu juga dengan Handy Black. Matthias Gomez Production telah memanggil saya untuk menjadi show manager mereka, yang mana saya telah melakukan show pertama Handy Black di Selama Perak, yang mana saya buat sendiri permit dan kita mengadakan persembahan di sana bersama beberapa artis lain, termasuklah Tragedi ketika itu, Ekspedisi. Kita berbalik kepada Loving Bond tahun 87 tu, 88, 89, 90 banyak peristiwa yang berlaku, yang mana saya, 3 kumpulan ni, Loving Bond, Handy Black dan Ekspedisi, telah bersama saya waktu ketika itu. Jadi hari ini saya akan bawa anda untuk menyusuri bagaimana kami dalam seminggu ke Singapura, iaitu di Lion Studio Singapura, bersama Loving Bond dalam rakaman album mereka yang kedua berjudul Kekalkan. Kita see the playback. Baik. Waktu kita mula-mula dimaklumkan tarikh untuk kita mula merakamkan album, kita diberi tempoh 7 hari, iaitu seminggu, untuk menyiapkan album Loving Bond di Lion Studio Singapura, dan kita telah berangkat. Saya waktu itu kami berenam saja, Loving Bond 5 orang dan saya seorang. Jadi kami berenam telah menaiki kereta api Tanah Melayu, iaitu kereta api malam, yang mana kita ada tempat tidur macam saya tunjukkan ni, dan kemudian kita sampai je ke Singapura. Kita terus ditempatkan di dalam sebuah apartmen yang berhampiran dengan Lion Studio di Singapura. Pada keesokan harinya, waktu kita pertama kali sampai ke Singapura, maklumlah orang kampung sampai ke Singapura, cuba imagine lah apa yang berlaku. So banyak peristiwa-peristiwa lucu yang berlaku yang akan saya ceritakan sebentar lagi, dan harap semua bersabar menunggu cerita ini dihabiskan. Okey. Pada tahun 1985 saya telah berada di London. Waktu di London saya telah menaiki double decker yang warna merah tu, bas 2 tingkat warna merah di kota London.
So 1985 lagi saya dah naik bas tu. Jadi tahun 87, penghujung 87 waktu kami ke Singapura untuk menyiapkan album Loving Bond, waktu pagi hari besoknya kami pun keluar untuk ke studio. Tapi sampai di kawasan luar tu kami nampak band boy nampak bas 2 tingkat di Singapura. Ni seperti dalam gambar ni ya. Okey. Apa yang berlaku ialah kami terus ke bus stop. Tak menghiraukan masalah studio, kita nak pergi studio ni, kita nak ke studio untuk melakukan rakaman dan sebagainya. Jadi mereka kata, oh no, kita dah sampai Singapura ni, apa nak jadilah, kita kena naik dulu bas 2 tingkat ni. Tak ada kat Malaysia. So kami pun naik bas 2 tingkat, berenam naik. Yang peliknya orang Singapura semua stay dekat bawah, duduk tingkat bawah. Kami berenam je di tingkat atas. Macam kera. Jadi apa yang berlaku tu sayang 1000 kali sayang kerana kita tak tahu mana pergi foto-foto kenangan yang kita ambil di sana. Pasal-pasal tu ada kamera dan saya tak tahu siapa yang simpan. Saya harap kalau anggota Loving Bond dengar ni, yang mana ada simpan gambar-gambar kenangan itu, boleh PM saya, WhatsApp saya dan bagi gambar-gambar itu. Tapi saya ada gambar-gambar kenangan, gambar-gambar lama Loving Bond yang saya paparkan sebentar lagi. Jadi dalam studio Lion Studio ni dia canggih dia kalau kita nak compare dengan King Studio di Petaling Jaya, sudah tentulah Lion Studio ni lebih canggih. Cuma kita tak tahu mungkin kualiti bunyinya sesuai atau tidak untuk rock. Yang kalau kita dengar Alley Cat, seluruh album Alley Cat dirakamkan di sini. Begitu juga dengan M. Nasir, Kembara dan sebagainya. Semua artis-artis Polygram merakamkan album mereka di Singapura, iaitu di Lion Studio. So ini yang berlaku. Kami pun naik bas, duduk di tingkat atas, semua macam orang jakun lah. Sebenarnya memang orang-orang Melayu, kalau kita lihat pada kajian sains yang dilakukan oleh seorang profesor, doktor, mengatakan bahawa susu galo rumpun Melayu ni di semenanjung Malaysia berasal daripada jakun. So kita selalu dulu kecil-kecil selalu cakap kau ni macam jakun lah, macam jakun. Memang kita daripada DNA puak jakun. So jangan risau, kita kena tahu semua mengenai sejarah, DNA dan sebagainya. Okey, pada hari tu apabila kita selesai bersia-sia, kita naik bas tu, kita tak turun pun. Kita naik pusing satu kota Singapura tu, jalan kita tengok pemandangan. Kita first day in Singapore. So kita jalan, kita melihat pemandangan dan sebagainya. Akhirnya kami sampai balik ke bus stop yang kami naik tadi, kami turun. Puas juga memikir, sampai kita bertanya lah, tadi just now kita naik dekat mana bos? Kita tanya pada driver tu. Sebab kita takut nanti kita turun salah tempat, kita tak berapa jam kan. Laluan, maklumlah kita datang ke Singapura sebagai turis dan sambil bekerja. So and then driver tu pun menghentikan kami di bus stop yang kami naik tadi. Kami pun turun dan langsung ke Lion Studio. Sampai di Lion Studio, dia macam studio-studio rakaman yang lain juga, cuma agak canggih lighting dia, sound dia very very sophisticated. Pemandangan yang begitu cantik, indah. Jadi tidak syak lagi. Artis-artis Hong Kong juga membuat rakaman di Singapura. Jadi ada ramai artis-artis Hong Kong juga berada di Singapura waktu ketika itu. Dan ketika kami membuat rakaman itu, Alley Cat baru saja menyelesaikan rakaman album mereka. Saya pun tak pasti album yang mana satu, tetapi kita dapat dengar lah. Sebab penerbit yang menerbitkan album Loving Bond, Eric Yeo, adalah juga penerbit album Alley Cat. Walaupun lagu-lagu Alley Cat kebanyakannya adalah lagu-lagu sifu kita, M. Nasir, tetapi penerbit albumnya ialah yang sama dengan kumpulan Loving Bond, iaitu Eric Yeo. Jadi Mr. Eric Yeo ni dia seorang yang kelakar. Dia kata, korang dengar ni,
Cuba korang dengar. Jadi kami pun dengar, dia kata ini lagu Alley Cats yang mana dia orang dah rakamkan. Dia orang banyak equipment macam-macam, apa saxophone, keyboard dan sebagainya. Jadi mereka adalah sebuah kumpulan yang terkenal. Pada ketika itu Alley Cat meletup-letup Semua orang tahu tahun 80-an. Siapa tak kenal Alley Cat? Kalau tak silap saya lah, album itu nota terakhir pun ada dalam album tu. Jadi Alley Cat is satu jenama yang begitu hebat, dan kami teruja waktu kali pertama mendengar rakaman yang belum di mix ataupun belum melakukan proses mixing. Kita dengar bagaimana ni, dan kemudian saya tanya Mr. Eric, Arumugam dengan Logam ni dia orang boleh bahasa Melayu ke tak? Dia kata mana ada, dia orang tak boleh berbahasa Melayu. Habis tu macam mana? Kita kena tulis macam ni. Saya pun tengok lirik Alley Cat tu, memang kelakar lah. Sangat kelakar kerana dia spell mengikut sebutan. Dia bukan mengikut macam kita baca contoh lagu ada sekeping nota ku jumpa di atas meja. Okey, dia tak tulis macam tu. Dia akan tulis mengikut bunyi tadi. Maknanya tulisan tu saya pun tengok lirik yang ditulis oleh Arumugam sendiri, dia tulis mengikut sebutan dia. Jadi maknanya bila dia nyanyi tu dia sebut, sebenarnya dia tak ikut ejaan kita Rumi Jadi dia ikut ejaan dia tu, dia letak dan menyanyi. Itu menurut penerbit Eric Yo. So pada hari pertama kita datang tu, sudah tentulah gitaris terpaksa bertungkus rumah memasukkan basic ataupun guide kepada lagu-lagu yang telah kita rancang. Kita telah merakamkan lebih kurang 12 lagu semua sekali. Masukkan gitar untuk untuk guide drum dan juga vokal Jadi selepas kerja-kerja tu dalam sehari tu kita masukkan guide dan sebagainya. Kita ada very limited. Kita ada 5 hari 5 malam untuk menyiapkan. 1 hari pergi perjalanan, 1 hari balik. So jadi kita ada sepekan ataupun seminggu di Singapura. Hari yang kedua kita telah datang dan Adi memasukkan drum untuk lagu-lagu yang akan disiapkan. Kemudian kita melalui proses-proses yang lain, termasuklah dan yang terakhir sekali sudah tentulah vokal, iaitu Abu. Ketika kita merakamkan lagu Terima Kasih, iaitu lagu yang hit di radio dan pendengar, sebenarnya kita tak ada lagi solo. Ram, gitaris utama iaitu band, dan juga gitaris kedua Ram, dia orang tak ada lagi bentuk solo. Jadi dalam studio itu band kata tak apa Ram, kau take the solo. So apa yang Ram lakukan, apa yang kita dengar dalam lagu Terima Kasih itu adalah on the spot, by heart. Maknanya itulah kreativiti dia apabila ditugaskan oleh gitar utama iaitu band untuk mengambil solo lagu Terima Kasih. Kita pun tak tahu lagu mana yang akan meletup atau hit pada masa itu kerana ada banyak lagu dalam rakaman itu. 12 lagu semuanya. So setelah kita band memberikan kebenaran kepada gitaris kedua iaitu Ram untuk mengambil solo lagu Terima Kasih, maka Ram pun mencipta melodi yang sebagaimana kita sedang dengar sekarang ni secara sayup. Okey, itu adalah solo yang telah dicipta oleh brother Ram. Apabila album ini telah memasuki proses fasa untuk memasukkan vokal, maknanya muzik dah complete semua, kita pun memasukkan vokal, lontaran vokal Abu, kamu tahulah macam batu, kata Eric Yo, penerbit album Levimbong, kata lagu kamu punya suara memang macam batu. Saya sambung balik pada waktu seksi rakaman muzik tadi. Eric Yo dengar kan, dia orang dah berlatih dekat Pantai Dalam, sekarang bawa ke Lion Studio. Mereka pun memainkan apa yang mereka latihkan, rakam, dan kemudian Eric Yo melakukan beberapa pindaan kerana dia bagi tahu dekat band, dia panggil band dengan semua band boy datang depan mixer tu. Ketika tu dia dekat mixer, saya pun dengar apa yang dia cakapkan. Dia kata, "Hello brother," dia kata, "You are rock band. Rock band kena banyak attack.
Bukan tak boleh stagnant je. Music you tak boleh stagnant je. You have to have attack. Setiap lagu you, dalam lagu-lagu fast you mesti kena ada attack. So to create the rock genre mesti kena ada attack. So itu pesanan Eric Yo kepada kumpulan Loving Bond, dan saya rasa ia juga bermanfaat kepada band-band di luar sana yang mana baru nak buat lagu rock mesti kena ada attack. Mana setiap verse tu kena ada attack. So attack itu menggambarkan macam mana macam kalau kita dengar lagu-lagu barat pun juga mereka penuh dengan attack dan sebagainya. Attack yang cantik lah. Jadi kita sambung balik. Apabila vokal dimasukkan, Abu tak ada masalah. Dia memang waktu tu kita bersisa lebih kurang dalam 2 hari. 2 hari 2 malam. Jadi Abu kena siang malam dia kena masukkan vokal. Sebab kita very limited time 5 hari 5 malam saja studio kita. So maknanya album yang kamu dengar, yang brother semua dengar di pasaran itu adalah hasil kerja studio selama 5 hari 5 malam. Tak termasuk mixing lah. Mixing tu kerja orang lain. Jadi Abu memasukkan vokalnya, lontaran vokalnya, dan akhirnya menjudahkan kerja. Dan 12 lagu ini melalui proses mixing yang dilakukan oleh Rick Yo dan beberapa technician ataupun sound engineer yang lain. Waktu tu kita dah tak ada dah. Kita serahkan bulat-bulat kepada Mr. Eric Yo untuk menetapkan bagaimana keadaan bunyi yang akan keluar apabila album itu siap nanti. Cuma kita membuat pemilihan daripada 12 lagu ini, hanya 10 lagu yang kita muatkan dalam album ini, 2 lagu lagi kita reject. So waktu tu kita sit down, kita dengar tiap-tiap lagu. Waktu tu kita dah dapat demo rakaman yang telah mixing. Kita memilih lagu yang sesuai dan hasilnya 10 lagu itu dimuatkan dalam album Kekalkan Loving Bond. Jadi itu antara cerita-cerita menarik sepanjang rakaman album Loving Bond. Nanti saya akan bercerita akan datang mengenai bagaimana Dharma Sutra ketika persembahan akhir mereka di AJL, yang mana apabila Baguio start intro dan kemudian apabila start verse pertama, vokal dia tak keluar. Maksudnya ada kerosakan di mic ataupun technical error yang menyebabkan dia ni. Saya akan bercerita mengenai Dharma Sutra di dalam AJL dan banyak lagi. Dalam channel saya ini, saya juga menceritakan tentang perkembangan semasa politik tanah air. Jadi kalau brother nak tahu kenapa saya bercerita pasal politik, kerana politik dia bersangkut dengan bangsa kita, agama. Jadi ia penting supaya kita mengetahui selok-belok bagaimana politik itu digarap dalam negara kita, kerana kita nak rock juga, tetapi kita kena ambil tahu sikit mengenai tanah air kita yang tercinta, kerana kita tak nak nanti ada anasir-anasir lain menguasai Malaysia ini dan menjadikan kita penduduk asal di sini anak tiri mereka. So hati-hati, watch out. So itu saja Loving Bond dan Dharma Sutra coming soon. Saya akan bercerita dan ikuti juga kisah-kisah politik yang saya akan tampilkan dalam channel saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat 5 waktu jangan tinggal. Wallahu alam. Kerana kau kekasih bermunajat di sepertiga malam. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.